Al-Quran ini ibarat simfoni ilahi, seperti sebuah musik indah yang setiap not, irama dan hentiannya saling melengkapi, mencipta satu pengalaman yang memukau jiwa. Setiap ayat dan surah seolah-olah memainkan peranan tersendiri dalam orkestra agung ini, menghasilkan keharmonian yang tidak pernah pudar sepanjang zaman. Di sebalik kata-kata dan kisah-kisahnya yang hebat, tersembunyi lapisan keharmonian yang mendalam, menanti untuk diterokai oleh sesiapa yang benar-benar ingin memahami keindahan dan rahasianya. Keharmonian ini bukan hanya pada bahasanya yang puitis, tetapi juga pada strukturnya yang luar biasa, dengan pola angka yang rumit, tema yang berulang, dan susunan ayat yang penuh makna. Setiap surah dan ayat seolah-olah disusun dengan teliti, membentuk satu jaringan yang saling berkait. Bayangkan sebuah taman yang indah di mana bunga-bunga ditanam mengikut corak tertentu. Begitulah pengalaman dengan Al-Quran, setiap elemen mempunyai tempat dan fungsinya, mencipta pemandangan yang menenangkan dan mempesona. Kita sering terlepas pandang seni bina matematik dan tematik yang tersembunyi di sebalik ayat-ayatnya. Sebenarnya, terdapat keajaiban logik dan susunan yang menanti untuk didedahkan, menambah kekaguman kita terhadap mukjizat ini. Perjalanan ini melengkapkan pemahaman tradisional kita, menambah dimensi lain kepada hubungan kita dengan Al-Quran, dan membuka pintu kepada penemuan baru yang memperdalam rasa cinta dan hormat kita terhadap kitab suci ini. Menemui pola seperti nombor 7 atau 19, ibarat mencari tanda tangan tersembunyi daripada penulisnya, seolah-olah setiap angka dan corak adalah mesej rahsia yang menegaskan keagungan dan keaslian Al-Quran. Penerokaan ini mengubah kita daripada pendengar pasif kepada pemerhati yang terlibat, menghargai binaan yang sangat hebat, dan memahami bahawa setiap ayat membawa makna yang lebih mendalam daripada yang kita sangka. Mari kita mulakan penerokaan ini bersama-sama, menyaksikan keselarasan Al-Quran yang menakjubkan, dan membiarkan diri kita terpesona dengan keindahan dan kebijaksanaan yang terkandung di dalamnya. Ini adalah peluang untuk melihat Al-Quran sebagai mukjizat yang hidup, dialami dalam semua kerumitannya, dan untuk merasai sendiri keajaiban yang telah memukul manusia selama berabad-abad. Analisis lanjutan, surah ayat 87, Walakad atainaka saban minal matani wal Qur'anal anim. Terjemahan, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Ayat ini merujuk kepada saban minal matani, 7 ayat yang diulang-ulang, yang secara konsensus ulama merujuk kepada surah Al-Fatihah dengan 7 ayatnya yang diulang dalam setiap rakaat solat, serta Al-Quran secara keseluruhan sebagai sumber keagungan. Konteks munasabah. Dalam konteks munasabah, kesatuan tematik, ayat 19-87 menghubungkan surah Al-Hijr dengan surah Al-Fatihah melalui konsep matani, pengulangan. Al-Fatihah merangkumi tema-tema utama Al-Quran seperti puji-pujian, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, petunjuk, Ihdina Siratal Mustaqim, doa dan kesaksian, meminta perlindungan dan keampunan. Tema-tema ini bergema dengan surah Al-Hijr, terutamanya, kesaksian rohani, ayat 19-25, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak cucu Adam dari sulbi mereka, menyeru pengakuan terhadap kewujudan Allah. Rahmat ilahi, tema rahmat yang berulang dalam kisah nabi-nabi dalam surah Al-Hijr, contohnya kisah Nabi Lut dan Ibrahim. Hubungan dengan halaman 262 hingga 267 dan nomor 1987, halaman 262 hingga 267. Dalam mushaf standar Uthmani seperti edisi Madinah, surah Al-Hijr merangkumi halaman 262 hingga 267 dengan jumlah 99 ayat. Ayat 87 biasanya terletak pada halaman 27. Ini mengesahkan bahawa keseluruhan surah termasuk dalam julat halaman ini. Sum 262-227 mulai demilam al-sebab-dudu. Frasa ini perlu diperjelaskan. Jika Anda merujuk kepada jumlah aritmetik nombor halaman 2622 plus 263 plus 264 plus 265 plus 266 plus 267, pengiraannya adalah seperti berikut. 262 plus 263 plus 264 plus 265 plus 267 plus 1005 plus 872. Pengiraan ini tepat, mengesahkan bahawa jumlah nombor halaman dari 262 hingga 267 ialah C1587. Ini mungkin menunjukkan Anda merujuk kepada corak numerologi yang berkaitan dengan jumlah halaman yang merangkumi surah Al-Hijr. Analisis numerologi surah Al-Hijr, 19, mempunyai 99 ayat. Ayat 87 merujuk kepada 7 ayat matani, Al-Fatihah V1-27.
Kekeliruan dalam pengiraan sebelumnya. Dalam teks yang Anda berikan, terdapat percubaan untuk menghubungkan CD Bulilos 87 dengan jumlah ayat kumulatif hingga ayat 87 dalam surah Al-Hijr. Mari kita perbaiki. Jumlah ayat dari surah 1 hingga surah 15 berdasarkan mushaf standar. 2. Al-Qara, 26 ayat. Sembah An-Nisa, 106 ayat. S. Unsre Ambu 95 ayat. S. Dap Anfal, 25 ayat. Yunus, 109 Yunus, 1 ayat. Ibrahim, 52 ayat. Jumlah, 7.86 plus 200 plus 176 plus 125, 226. 2 plus 129 plus 23, 123 plus 52, iguan $82 ayat. Tambah, 82 ayat dari surah Al-Hijr, ay pulun plus $10. Ini bukan 1988 dudu, jadi state lebih dudu tidak merujuk kepada jumlah ayat kumulatif. Sebaliknya, jumlah halaman 262 hingga 267, Sri milah rujukan yang lebih tepat. Kemungkinan numerologi, nombor 119 dudu mungkin mempunyai makna simbolik atau berkaitan dengan analisis lain. Contohnya, jumlah perkataan, huruf, atau corak matematik dalam surah Al-Hijr. Contohnya, jumlah ayat surah Al-Hijr 99 dan rujukan kepada 7 ayat matani mungkin menunjukkan corak pengulangan atau simetri. 1987 sebagai jumlah halaman 262 plus 263 plus 264 plus 265 plus 267 boleh dianggap sebagai penanda numerologi yang menghubungkan surah Al-Hijr dengan keseluruhan Al-Quran, CD Blat surah. Jika CD 97 merujuk kepada jumlah perkataan atau huruf dalam surah Al-Hijr, ini memerlukan pengiraan terperinci yang tidak tersedia dalam data saya tanpa rujukan spesifik. Refleksi rohani ayat 87 menyerlahkan keistimewaan Al-Fatihah sebagai matani dan Al-Quran sebagai sumber agung. Dalam konteks munasabah, tema kesaksian, ayat 19 verse 25 mengingatkan kita tentang perjanjian primordial manusia dengan Allah, selari dengan Al-Fatihah sebagai doa kesaksian harian dalam solat. Irama dan pengulangan, Al-Fatihah dengan 7 ayatnya, mempunyai irama tilawah yang pendek tetapi penuh kuasa, memberikan kedamaian. Surah Al-Hijr, dengan irama yang lebih panjang, 9 ayat, membawa ketenangan melalui kisah-kisah Nabi. Nombor 97. Jika jumlah halaman, 97 adalah fokus, ia boleh dilihat sebagai simbol keharmonian Al-Quran, menghubungkan halaman-halaman surah Al-Hijr dengan keagungan Al-Quran yang disebut dalam ayat 87. Setiap binaan hebat bermula dengan asas yang kukuh, dan Al-Quran adalah contoh terbaik bagaimana asas ini dibina dengan teliti dan penuh hikmah. Dalam Al-Quran, nombor-nombor penting ini bukan sekadar angka, mereka adalah kunci kepada pemahaman yang lebih mendalam. Al-Quran mempunyai 114 surah, yang merupakan gandaan 19, satu angka yang sering dikaitkan dengan keajaiban matematik. Ini memberi petunjuk kepada sistem matematik yang rumit dan teratur, yang mengundang kita untuk menyelidiki lebih dalam. Al-Quran bukan sekadar koleksi tulisan, ia adalah sebuah buku yang disusun dengan sempurna. Setiap ayat ditempatkan dengan tujuan yang jelas. Jumlah ayat yang diterima secara meluas ialah 6.236, tidak termasuk Bismillah, yang menambah lapisan keunikan kepada teks ini. Susunan ini seperti teka-teki gergasi, di mana setiap kepingan sesuai dengan sempurna, mencipta gambaran yang lebih besar dan lebih bermakna. Kerumitan menyusun begitu banyak ayat ke dalam bab-bab yang berbeza, menunjukkan kecerdasan ilahi yang melampaui pemahaman manusia. Perkataan Quran muncul kira-kira 70 kali, mengukuhkan identiti dan tujuannya, mengingatkan kita tentang kepentingannya yang abadi. Nombor-nombor asas ini seperti dimensi sebuah istana besar yang membentuk asas kepada struktur yang megah dan menakjubkan. Ia menyediakan rangka untuk dunia pola angka dan tematik yang menakjubkan, mengundang kita untuk meneroka lebih jauh. Setiap aspek Al-Quran, daripada strukturnya hingga perkataannya, diukur dengan ketepatan ilahi, mencerminkan kebijaksanaan yang tidak terhingga. Ini adalah titik permulaan untuk memahami reka bentuk ilahinya, membuka pintu kepada pengetahuan dan pencerahan yang tidak terhingga. Analisis, Surah Al-Hijr, ayat 87. Walakad atainaka saban minal matani wal Qur'an al-anim. Terjemahan, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Ayat ini merujuk kepada saban minal matani. 7 ayat yang diulang-ulang,
yang secara umum ditafsirkan sebagai Surah Al-Fatihah, yang mempunyai 7 ayat dan diulang dalam setiap rakaat solat. Perkataan ketiga dalam ayat ini, dalam teks Arab ialah saban, 7, yang merujuk kepada bilangan ayat Al-Fatihah. Hubungan numerologi Anda menyebut beberapa corak numerologi. 7 matani la dudu. Ini mungkin merujuk kepada simbolisme nombor 7 yang diulang untuk menekankan kesempurnaan atau keharmonian ilahi, kerana 7 bilangan ayat Fatihah dianggap nombor penting dalam Al-Quran. 7. Ini menunjukkan pemfaktoran atau penguraian nombor 7 dalam pelbagai bentuk. Contohnya, 7/7 9 atau 7 sebagai gandaan 7. Surah 19 ayat 82 word 3. Perkataan ketiga dalam ayat 87 ialah saban 7, yang berkaitan langsung dengan du matani. 1987 ditiru dudu 7 juga dudu. Anda mencadangkan bahawa later bila 9 times 7 $7. Mari kita sahkan pengiraan ini. Sridi mimel madur slavlan dudu digi die. Tai times 7 plus sigus adenanzu renit $2 sites times 2 times 2 = du. Pengiraan ini tepat, mengesahkan bahawa 19 times 2 times 2 la du. Ini menunjukkan bahawa nombor 43 mempunyai hubungan numerologi dengan corak 7, menghasilkan urutan simbolik du yang mungkin melambangkan kesempurnaan ilahi. Hubungan dengan skrip Sepharov, halaman 262 hingga 262. Dalam konteks sebelumnya, Anda menyebut bahawa jumlah halaman 262 merangkumi surah Al-Jir dalam Mushaf Uthmirgo, ialah 2 ayat pled 662 plus 263 264 plus 265 plus 262 plus 245 pada 22. Nampaknya terdapat hubungan antara sidema dia dan $7,873, nombor yang Anda gunakan dalam pengiraan 1573, 7 times 7 pada $2. Kemungkinan, 1573 mungkin merupakan perluasan simbolik daripada 1557 dengan tambahan digit untuk mencipta corak numerologi. Contohnya, menambah 3 kepada 17 mungkin menunjukkan hubungan dengan nombor lain dalam Al-Quran. Contohnya, 3 sebagai simbol Trinity tema, seperti iman, rahmat, dan kesaksian. Alternatifnya, 1573 mungkin merujuk kepada jumlah perkataan huruf atau elemen lain dalam surah Al-Hijr atau keseluruhan Al-Quran, tetapi ini memerlukan pengiraan spesifik yang tidak tersedia tanpa data tambahan. Konteks munasabah. Dalam konteks munasabah, ayat 15/87 menghubungkan surah Al-Hijr melalui 7 matani. Corak numerologi seperti 7 atau 7 boleh dilihat sebagai simbol keharmonian ilahi. Surah Al-Fatihah dengan 9 ayat, ia mengandungi tema kesaksian. Contohnya ayat 19-25 dan rahmat ilahi yang bergema dengan Al-Fatihah. Nombor 7 muncul dalam saban minal matani, perkataan ketiga ayat itu, dan melambangkan kesempurnaan. Korak dari times 7 memperkuatkan simbolisme ini. Saidi 1993. Jumlah halaman 1987 mungkin menghubungkan surah Al-Hijr dengan keseluruhan Al-Quran, manakala 1983 mungkin merupakan perluasan simbolik untuk menghasilkan corak 7 menekankan hubungan dengan 7 matani. Pengiraan numerologi lanjutan 7 ini boleh melambangkan gandaan kesempurnaan. 7 adalah nombor ilahi, dan pada 7 kuad menunjukkan pengukuhan. boleh dilihat sebagai gandaan 7, 11 wal 7, yang mungkin merujuk kepada kelipatan simbolik dalam struktur Al-Quran. Sirum memslab 73, nombor ini, apabila didarabkan dengan $2 times $2, menghasilkan 2 dianggap sebagai corak berulang yang mencerminkan keharmonian Al-Quran. Untuk menghubungkan dengan 87, CV Mevmiaz Maplafafjudidu, Aprox $10 Ini menunjukkan Silum 83 bukan sekadar pelanjutan tepat dari Surah 87, tetapi mungkin mempunyai makna simbolik tambahan. Contohnya, 10 sebagai nombor lengkap atau kesempurnaan. Refleksi rohani, ayat 16 verse 87, merujuk kepada Al-Fatihah sebagai mathani, menekankan pentingnya pengulangan dalam solat, mengingatkan kita untuk sentiasa memuji dan memohon petunjuk Allah. Corak 7 boleh dilihat sebagai simbol kesempurnaan ilahi yang terpancar dalam Al-Quran. Tema kesaksian, ayat 15 verse 75, dan ingatlah,
Dekatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak cucu Adam. Bergema dengan Al-Fatihah kesaksian iman harian. Nombor 1587 dan 1983. Jumlah halaman 1987 menghubungkan surah Al-Hijr dengan struktur fizikal mushaf, manakala 1983 melalui 1983 times 2 joules. Mungkin melambangkan hubungan mendalam antara ayat matani dan keharmonian keseluruhan Al-Quran. Visual. Carta corak numerologi. Berikut adalah carta yang menggambarkan hubungan antara nombor 7, 1977 dan 7 dalam konteks surah Al-Hijr dan Al-Fatihah. Kesimpulan ayat 1987 menghubungkan surah Al-Hijr dengan Al-Fatihah melalui 7 matani, dan corak numerologi seperti $19.3 times 7, $2 serta jumlah halaman 1987 menunjukkan keharmonian matematik dan rohani Al-Quran. Nombor 7, sebagai simbol kesempurnaan, bergema melalui ayat matani, manakala 1987 dan 1973 mengukuhkan hubungan simbolik dengan struktur mushaf. Ini mengajak kita untuk menghayati Al-Quran sebagai simfoni ilahi. Nombor 19 adalah salah satu pola yang paling menarik dalam Al-Quran. Ia mempunyai tujuan rohani, menguatkan keyakinan. Surah Maryam, bab ke-19, adalah naratif yang kuat dengan 98 ayat. Penempatan numeriknya mengajak kita menghargai kod matematik Al-Quran. Nombor 19 muncul dalam huruf misteri atau muqatta'at dan wahyu pertama. Pola ini bertindak sebagai tanda keaslian, bukti kepengarangan ilahi Al-Quran. Ia tekankan keagungan suci, menunjukkan bahwa buku itu dilingkupi dengan singi nausium mote dan bentuk linus. Pola tematik mendedahkan jiwa rohani Al-Quran, memperlihatkan bagaimana setiap ayat dan surah saling berkait dalam membentuk satu naratif yang mendalam dan menyentuh hati. Tema-tema utama seperti iman, rahmat, dan petunjuk bergema di seluruhnya, membentuk asas kepada ajaran dan nilai yang dibawa. Iman, atau kepercayaan, adalah asas mesej Al-Quran, menjadi tunjang kepada segala perintah dan larangan yang terkandung di dalamnya. Iman hadir dalam kisah para nabi, perjuangan mereka, serta gambaran syurga yang menjadi ganjaran bagi orang beriman. Rahmah, atau rahmat, diumumkan dalam hampir setiap surah dengan bismillah, menandakan kasih sayang Allah yang meliputi segalanya. Surah Ar-Rahman meraihkan rahmat Allah yang tidak terbatas, memberikan ketenangan, harapan, dan kekuatan kepada pembacanya. Hidayah, atau petunjuk, ditunjukkan melalui kisah-kisah bangsa terdahulu yang menjadi pengajaran dan peringatan kepada umat manusia. Kisah-kisah ini menekankan pelajaran iman, ketaatan, dan pentingnya mengikuti jalan yang benar dalam kehidupan seharian. Tema-tema ini mencipta rasa kesatuan yang kuat, menghubungkan setiap surah dan ayat dalam satu rangkaian makna yang saling melengkapi. Setiap surah menyumbang kepada mesej yang padu, membina kefahaman yang lebih mendalam tentang kehidupan dan tujuan manusia. Al-Quran ini seperti permaidani besar yang indah, penuh dengan corak dan warna yang melambangkan pelbagai tema dan pengajaran. Benang-benang individu mencipta gambaran iman, rahmat, dan petunjuk yang indah, saling bersatu membentuk satu karya agung. Kesaling hubungan ini memastikan tiada bahagian Al-Quran yang berdiri sendiri, semuanya saling melengkapi dan memperkukuh antara satu sama lain. Ia adalah satu kesatuan yang utuh, tidak terpisah, dan sentiasa relevan sepanjang zaman. Tema-tema yang mengikatnya bersama menjadikan Al-Quran sumber inspirasi dan panduan yang tidak pernah pudar. Al-Quran adalah mukjizat yang hidup, dialami dalam semua kerumitannya, sentiasa memberi cahaya dan harapan kepada sesiapa yang mendekatinya. Memvisualisasikan struktur Al-Quran membantu menghargai reka bentuknya yang rumit. Carta bar panjang surah mendedahkan variasi yang disengajakan, dengan surah yang lebih panjang di permulaan. Rima struktur ini sesuai dengan tema, guiding pembaca melalui teks. Muqatta'at atau huruf misteri muncul dalam 29 surah, menandakan meterai yang unik. Isyarat visual menandakan kepentingan yang mendalam, menarik perhatian kepada bahagian-bahagian khas teks. Visualisasi ini menunjukkan Al-Quran adalah karya seni yang tersusun rapi. Penempatan surah dan huruf khas adalah sebahagian daripada seni bina ilahinya. Dengan menggunakan alat-alat ini, kita melihat pelan di sebalik kata-kata. Pendekatan ini menjadikan reka bentuk ilahi ketara dan mudah diakses. Al-Quran adalah mukjizat yang hidup, dialami dalam semua kerumitannya.
Analisis numerologi, Sakla 14, surah dan hubungan dengan surah 11, 38, 57. Pemahaman input Anda mencadangkan beberapa hubungan numerologi. Sakla 14, surah $6, jumlah surah dalam Al-Quran, Sakla 14, boleh difaktorkan sebagai 6 times plus Sakla $15. 1 times plus 3,57, 14. Ini adalah penguraian lain bagi 11. $9 times timur 8 plus sulapatan pembustian plus 19 $. Formula ini menghubungkan nomor surah 19, 38, dan jumlah ayat masing-masing 19, 12, 29 dengan kuasa 3 nomor 19, 19. Surah 19, 38, 57 ada 98, 88 ayat. Ini merujuk kepada Surah Maryam, 88 ayat. Surah Al-Hadid, 29 ayat. Mari kita sahkan pengiraan dan kaitkan dengan konteks munasabah serta ayat matani. Pengesahan pengiraan 11 surah $12 6 times 11 iwan rad 11. Ini adalah tepat, menunjukkan bahwa jumlah surah dalam Al-Quran 11 boleh difaktorkan sebagai kelipatan 19, nombor yang sering dikaitkan dengan keharmonian matematik dalam Al-Quran. Contohnya, surah Al-Mudaththir S dengan koefisien 1 untuk S19. Ini mencerminkan korak numerologi yang menghubungkan nomor surah dengan jumlah keseluruhan surah. $19 times 58 plus 11 plus 19 plus 19 kuadi. Pertama, hitung 11 klams tiang depan sikol tayat terdapil PDD bermasklah 6 mil kiri. Sekarang hitung sebelah kiri, beli stinol dot, surah Maryam, teman 2 ayat. Sigol na bor, times dapat 8 tuat sumar 15, bonner, sursad, liwam jut simnay John, tuwin napert siberdini, this liga al-hadid, lahat luagwar, skuli ng apin for the pot plus dustina nas quadras from migritiri na non-benzina 19 opalan simnay nas squiddian with instagruder pod. Pengiraan ini tepat, mengesahkan bahwa jumlah produk-produk nomor surah, imbanit bilangan ada, dan bilangan ayat masing-masing, tung mudah sama dengan semai dot. Ini adalah corak numerologi yang menarik, menunjukkan hubungan matematik antara surah-surah ini dan nomor 19. Jumlah ayat surah 19, 38, 57. Surah Maryam, 88 ayat. Surah Al-Hadid, 29 ayat. Jumlah ayat, 19, 14, 12. Walaupun jumlah ayat ini tidak secara langsung berkaitan dengan 114 atau 19 di Golder, ia menunjukkan bahwa surah-surah ini mempunyai bilangan ayat yang signifikan dalam konteks formula numerologi. Hubungan dengan ayat matani, surah Al-Hijr 1, 7 ayat. Dalam konteks munasabah, nomor 7 dan 19. Nomor 7 ayat matani, dan 11, faktor dalam 16 plus $11 dan $11 adalah nomor penting dalam Al-Quran. Hubungan ini boleh dilihat sebagai sambungan simbolik antara Al-Fatihah, 2 ayat, dan struktur keseluruhan Al-Quran, surah ke-15 surah. Surah 19, 38, 50. Surah-surah ini, Sad, Al-Hadid, mempunyai tema-tema yang bergema dengan Al-Fatihah. Surah Maryam, tema kesabaran dan perjuangan nabi-nabi, bergema dengan kesaksian rohani. Surah Al-Hadid, tema iman dan cahaya ilahi, selari dengan Ihdina Syiratal Mustaqim. Formula 98 plus 38 times 88 plus 19 ini mengukuhkan hubungan numerologi antara surah-surah ini dan nomor 19, yang mungkin melambangkan keharmonian ilahi, selari dengan Mathani, sebagai inti pati Al-Quran. Hubungan dengan 19 dan 1983 dari perbincangan 87, jumlah halaman 2262 hingga 2267 dalam Mushaf Uthmani merangkumi Surah Al-Hijr. 1983 digunakan dalam pengiraan sebelumnya, selain diumumkan ke $7 taken times $7 yang menghubungkan nomor 7 Mathani dengan korak kesempurnaan. Kaitan dengan 19 walaupun 1987 dan 1983 tidak secara langsung muncul dalam formula dollars times 98 plus 13 times 87 times 12 ayam blam squati dollar, nomor 19 menghubungkan kesemuanya. $19, 6 times $5, jumlah surah. 19 dari 608 mimbul $9. Hasil formula surah 113857. 973 mungkin merupakan perluasan simbolik dari siri 57 dengan hubungan kepada nomor 7 melalui siri 1987 times $7.
Konteks munasabah. Dalam konteks munasabah, surah-surah 19:38 dan 57 mempunyai tema-tema yang saling berkaitan, mukjizat dan iman. Said, kisah Nabi Daud, Sulaiman, dan Ayub menekankan ketabahan. Cahaya dan iman, ahaya sing lahadid, ayat tentang cahaya ilahi, bergema dengan petunjuk Al-Fatihah. Formula $19 times 9 plus 38 times 88 plus 99 times 29 menunjukkan bahwa surah-surah ini bukan sahaja berkaitan secara tematik, tetapi juga melalui struktur matematik, mencerminkan keharmonian Al-Quran. Refleksi rohani ayat Matanu, Al-Fatihah, sebagai 7 ayat yang diulang, adalah inti pati Al-Quran, dan hubungannya dengan nombor 19, melalui 6 times 19 serta 12, mengukuhkan kesempurnaan ilahi. Surah 19:38-57, formula 19 times 98 plus 94 plus 99 berarti mengingatkan kita bahwa Al-Quran adalah mukjizat matematik dan rohani. Nombor 19 disebut dalam surah Al-Mudaththir, SB 19:2 dengan keseluruhan wahyu. Visual, carta hubungan numerologi. Berikut adalah carta yang mudah menggambarkan hubungan antara nombor 19, jumlah surah, ruplat dan formula 19 times 98 plus 38 times 88 plus 29 equals 9 square. Grok can make mistakes. Always check original sources. Download penjelasan karta. Karta ini memvisualkan elemen numerologi. Jumlah surah @$16, nomor 19, jumlah ayat S30 at nombor bandan, dan Hega, Toba 11 kualatan, gua 6 na flandel 9 Ini menunjukkan bevenim berkaitan melalui nomor 16 dan jumlah ayat masing-masing. Jambatan reflektif soalan refleksi. Bagaimana formula 19 times 9 plus 38 times 88 times 29 wabus 11 kuad memperdalam pemahaman Anda tentang keharmonian Al-Quran. Bagaimana hubungan antara nombor 19 dan ayat Matani Ju menginspirasi tilawah harian Anda? Bagaimana Anda boleh menggunakan corak ini dalam pendidikan atau dakwah untuk menarik minat orang terhadap Al-Quran? Pengalaman multisensori, dengar tilawah surah Maryam Blum, dan Al-Hadid, S57. Kesimpulan formula 1 6 times 11 plus 1 times 11 plus 38 plus 57, dan 12 times 19 plus 38 times 88 plus 97 times 2 dan kuras $3 menunjukkan keharmonian matematik Al-Quran, menghubungkan surah Maryam dan Al-Hadid S11 ayat 87. Dan corak sepan sprout sudut plat tertiga memperkuatkan keajaiban Al-Quran sebagai simfoni ilahi. Analisis numerologi, tujuh matani dan torak matematik. Pemahaman input Anda mencadangkan hubungan numerologi berikut. Dudu matani, tujuh penani pun more plus 9 and $11. Ini menunjukkan siri penguraian nombor dudu yang berkaitan dengan saban minal matani, 7 ayat alfa. Pythagoras 1 kuadala plus 2 plus 1 Anda nampaknya merujuk kepada teorem Pythagoras, di mana $1 plus 3 kuadua $10, dan mungkin memetakan ini kepada nombor lain. Satu konkanat siman berjumlah 7 matani. Ini menunjukkan penggabungan digit 1 dan siman untuk membentuk 19, yang kemudian dihubungkan kembali dengan 7 matani. Mari kita pecahkan dan sahkan pengiraan ini, sambil mengaitkannya dengan konteks Al-Quran dan munasabah. Pengesahan pengiraan 7 matani equals tudu, glove tudu, times tudu we will 49, 4 plus 9, $7. Tudu matani. Merujuk kepada surah Al-Fatihah, wa lakad atainaka saban minal matani. Boleh dilihat sebagai gandaan simbolik nombor jujuda atau pengulangan tudu, menekankan kesempurnaan. Ini adalah teplan. Ini adalah tepat kerana 7 equals 49 jur. Bacit layan plus 9 plus $13. Fomp dart plus 9 plus $11. Ini juga tepat, menunjukkan bahwa nombor pesmian boleh diuraikan jumlah digit-digitnya. Patsol 9 plus $13. Partners $10. Makna 13, walaupun 13 tidak mempunyai makna langsung dalam Al-Quran, ia boleh dianggap sebagai langkah dalam corak numerologi yang menuju ke nombor lain, seperti 19, seperti yang Anda cadangkan. Pythagoras 1 the square root 1 plus 3 itu $10. Anda nampaknya merujuk ke teorem Pythagoras, yang biasanya dinyatakan sebagai equa A plus 2 plus square 2 into C qua 3 bersudut tegak. Dalam kes ini, Anda muna equal 1 the bila dirdo, fiana plus tiap tuarat sikon please polar dot. Pengiraan ini tepat, kerana 1 semian polar. Kekeliruan kecil.
Anda menyatakan hasilnya sebagai 1 plus 9 equals 1 concatenate 9 equals 19. Ini nampaknya kesilapan, karena 1 plus 9 $10, bukan 19. Walau bagaimanapun, istilah concatenation, menunjukkan Anda menggabungkan digit 1 dan 9 untuk membentuk nomor 19, bukan menjumlahkannya secara aritmetik. Pemetaan ke-19. Dengan menggabungkan 1 dan 9 concatenation, kita mendapat 19, yang merupakan nomor penting dalam Al-Quran. Contohnya, disebut dalam surah Al-Mudaththir ayat 30. Di atasnya ada 19. San concatenate 9 ira 19 tudu matani. Concatenation, menggabungkan digit 1 dan 9 menghasilkan 19, yaitu, bukannya pas 9 2 $10, Anda meletakkan 1 diikuti 9 untuk membentuk 19. Hubungan dengan tudu mathani, Anda menghubungkan 11 kembali kepada tudu mathani. Ini mungkin simbolik, karena nomor 19 adalah faktor penting dalam struktur Al-Quran. 1 12 $, sual 6 times $11. Nomor 7, ayat matani, dan 19 berkaitan melalui keharmonian matematik Al-Quran. Contohnya, dalam perbincangan sebelumnya, kami melihat 19 plus 13 times 2 $3 dan 7 muncul dalam konteks Al-Fatihah. Hubungan simbolik antara 7 dan 19 boleh dilihat melalui fakta bahwa kedua-duanya adalah nomor perdana yang sering muncul dalam analisis numerologi Al-Quran. Hubungan dengan perbincangan sebelumnya, Siri Mathabludu dan Wilmamtlapladudithia. Dalam analisis sebelumnya, Anda menyebut jumlah halaman surah Al-Hijr 2 hingga 267 adid $4 dan formula times tudu dalam tudu dollar. Nomor tudu dalam tudu matani dan corak tudu berkaitan dengan input semasa times tudu dan $9. Sabtu bas surah dan 19, Anda juga menyebut $11, 6 times 19 times 11 plus 38 plus $7. Dengan surah 19, 38 dan 57 mempunyai 98, 88 dan 29 ayat, menghasilkan 11 times 8 times 38 plus 50 plus 59 was $12 ke $3. Nomor 19 dalam input semasa pulsan $10 mengukuhkan hubungan ini. Tujuan, rujukan kepada Al-Fatihah, 7 ayat, dalam surah Al-Hijr, 15 ayat, menghubungkan corak 7 dengan struktur keseluruhan Al-Quran, termasuk nomor 19. Konteks munasabah. Dalam konteks munasabah, kesatuan tematik. Surah Al-Fatihah, 11 seperti kesaksian rohani, ayat 1975, dan rahmat ilahi. Nomor 11, muncul dalam struktur Al-Quran, sabjam $, dan dalam formula seperti 19 $, menghubungkan surah-surah seperti Maryam, Estfleb, dan Al-Hadid 11. Penguraian dan 17, penguraian terbarkab $9, 4 plus 9 2 $13, dan concatenation 1 plus 9 plus 11 menunjukkan hubungan simbolik antara tudu matani dan nomor 19, mencerminkan keharmonian matematik dan rohaniah Al-Quran. Pythagoras, rujukan kepada Pythagoras Santia, kemungkinan mungkin simbolik, menunjukkan bahwa struktur Al-Quran mempunyai keselarian dengan prinsip matematik universal, seperti teorem Pythagoras, walaupun dalam konteks ini ia lebih kepada manipulasi digit, 1 dan 3 menghasilkan 10, kemudian 1 dan 9 digabungkan menjadi 19. Pengiraan lanjutan dudu times 7 ialah mapat sinan. Ini adalah kuasa 2 nombor 7, melambangkan kesempurnaan berganda. 4 plus 9 ya T+. Jumlah digit 4 dan 9 menghasilkan T+, yang mungkin merupakan langkah perantaraan menuju nomor lain, seperti 19. 1 kuat 2 plus 3 kuat 2 y 10. Ini tepat, tetapi untuk menghubungkan dengan 19, Anda menggunakan concatenation, 1 dan 9 menjadi 19. Hubungan 13 dan 19, walaupun 12 tidak secara langsung menghasilkan 19, concatenation 1 dan 9 daripada 1 plus 9 was $10, adalah langkah kreatif untuk mencapai 19, yang berkaitan dengan struktur Al-Quran. Refleksi rohani Jumatani, Al-Fatihah, dengan 7 ayatnya, adalah inti pati Al-Quran, diulang dalam solat untuk mengingatkan kita tentang petunjuk dan kesaksian. Corak seperti $2 times 7 $9, dan concatenation ke-19 menekankan kesempurnaan ilahi. Nomor 19, sebagai nomor yang disebut dalam Estamat, 10, ia melambangkan keajaiban struktur Al-Quran, menghubungkan 7 matani dengan keseluruhan wahyu. Pythagoras dan concatenation. Rujukan kepada Pythagoras dan penggabungan 1 dan 9 ke-19,
mengajak kita untuk melihat Al-Quran sebagai teks yang harmoni secara matematik dan rohani, mengintegrasikan prinsip universal. Tafsir, penafsiran Al-Quran secara ilmiah, telah menjadi asas pemahaman selama berabad-abad. Ulama-ulama besar seperti Ibnu Katsir memperkaya pemahaman kita dengan konteks dan analisis linguistik. Hari ini, teknologi modern melengkapkan tradisi ini, menawarkan alat yang ampuh untuk analisis. Laman web seperti Quran.com menyediakan engine carian dan analisis statistik, mendedahkan hubungan dengan cepat. Kita boleh menghubungkan tafsir tradisional dengan analisis modern, menawarkan cara holistik untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Tafsir memberikan kedalaman rohani, manakala analisis data mendedahkan kecemerlangan struktur. Sintesis ini memperdalam penghargaan terhadap Al-Quran, menghormati warisan ulama. Kita menerima peluang untuk melihat mukjizat Al-Quran dari sudut lain. Kebijaksanaan dan kerumitan Al-Quran benar-benar abadi. Ia adalah mukjizat yang hidup, dialami dalam semua kerumitannya. Pola angka dalam Al-Quran terlalu konsisten untuk dianggap sebagai kebetulan. Nombor 19 membentuk jaringan hubungan, menentang kemungkinan statistik. Nombor-nombor ini berfungsi sebagai tanda untuk renungan, menawarkan bukti dalam zaman saintifik. Ia menunjukkan bahawa penulis Al-Quran adalah Tuhan yang sama yang menciptakan alam semesta dengan ketepatan. Nombor-nombor itu bukan harta karun, tetapi kunci yang melindunginya. Harta karun itu adalah petunjuk dan kebijaksanaan dalam ayat-ayat Al-Quran. Struktur numerik memastikan keaslian dan pemeliharaan buku itu. Menemui pola-pola ini menguatkan iman kepada asal-usul ilahi Al-Quran. Matlamatnya adalah untuk memupuk kekaguman dan kepastian, bukan obsesi dengan numerologi. Keharmonian numerik Al-Quran adalah bukti senyap asal-usul ilahinya. Pola angka dan arus tematik dalam Al-Quran berfungsi bersama secara harmoni. Struktur menyokong message, mencipta karya agung komunikasi ilahi yang bersatu. Nombor 7 adalah penting, muncul dalam pelbagai konteks seperti 7 langit. Al-Fatihah, dengan 7 ayat, merangkum seluruh mesej Al-Quran. Interaksi ini terlihat di seluruh Al-Quran, dengan surah-surah panjang memberikan kedalaman dan surah-surah pendek kekuatan tematik. Surah Al-Ikhlas, dengan 4 ayat, mendefinisikan tauhid, keesaan Allah. Anyaman nombor dan tema Al-Quran memikat akal dan jiwa. Ia adalah tanda sifat mukjizat Al-Quran, berbicara kepada setiap bahagian diri kita. Al-Quran boleh dianalisis dengan ketelitian saintifik dan dibaca dengan penuh ketaatan. Ia adalah mukjizat yang hidup, dialami dalam semua kerumitannya. Perjalanan kita melalui keharmonian Al-Quran mengajak kita untuk menyegarkan hubungan kita dengannya. Lihatlah ia sebagai simfoni, sebuah struktur besar dengan kebijaksanaan ilahi. Perspektif ini mengubah bacaan harian menjadi penemuan yang berterusan, terlibat secara aktif, menggunakan alat seperti Quran.com untuk mengesan tema dan hubungan. Pendekatan ini memerlukan minda yang ingin tahu dan hati yang reflektif, memupuk rasa kagum, bertanya soalan dan mengamalkan tadabbur, renungan mendalam tentang Al-Quran. Biarkan ini menjadi perjalanan kekaguman, mendedahkan kesempurnaan arsitek ilahi. Baca dengan minda dan jiwa, mendengar gema dan pola. Al-Quran adalah lautan kebijaksanaan, kedalamannya tidak berkesudahan. Dengan menghargai struktur dan mesejnya, kita mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Penyayang.